Kata Allah, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastami'unahu minhum. Alangkah baiknya kalau mereka rujuk terlebih dahulu kepada rasul mereka dan kepada pemimpin daripada kalangan mereka. Pemimpin di sini boleh diartikan dengan dua makna dalam ulasan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu ulil amri merujuk pada dua. Ulil amri yang pertama yang mengurus pentadbiran urusan kehidupan manusia, pemimpin. Kedua, yang mengurus agama manusia, yakni ulama. Rujuk kepada mereka dulu. La'alimahul, kesan daripada kita rujuk kepada mereka, la'alimahul ladhina yastami'unahu minhum. Kamu akan mendapat istimbat hukum yang betul lagi tepat. Tapi tak, kita nak sebarkan terus. Nakkah kita jadi tergolong di kalangan orang yang memfitnah menuduh? Sebagaimana kata Nabi di dalam hadis bila berbicara tentang mengumpat. Zikruka akhaka bima yakrah. Erti mengumpat, menceritakan sesuatu tentang saudara kamu yang mana dia tak suka. Sahabat Nabi tanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Apa pendapatmu ya Rasulullah sekiranya apa yang ku sebutkan itu tentang saudaraku benar-benar berada pada saudaraku? Kata Nabi SAW, in kana fi akhika ma taqul faqad irtabtah wa illa faqad bahattah. Sekiranya pada saudaramu itu benar-benar ada apa yang engkau sebutkan tentangnya, maka engkau dikategorikan sebagai mengumpatnya, dan jika tidak, engkau dikategorikan sebagai memfitnahnya. Pastikah? Nakkah kita tergolong di kalangan orang mengumpat? Apa balasan orang yang mengumpat? Di dalam Al-Quran Allah nyatakan balasan dia apa? Balasan dia apa? Makan ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Makan daging saudara, bangkai saudara kamu, mayat saudara kamu. Sedang kamu tak suka perkara tersebut, jijik dengannya. Begitu juga di dalam hadis yang lain, kesan daripada mengumpat, kita terdedah kepada muflis. Bukan muflis alladhi la malalah, bukan muflis orang yang tak ada duit, tak ada harta, tak ada aset, tapi muflis orang yang hilang aset amalannya. Penat-penat dia beramal atas muka bumi, sampai di akhirat apabila Allah Subhanahu wa taala nak hitung amalan dia, dia bentangkan amalan dia kepada Allah, tiba-tiba datang orang-orang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia zalimi dan sebagainya, semua mai. Dia mai buat apa? Mai nak tuntut balik apa yang kau lakukan kepada kami dulu. Nak tuntut balik. Maka apa yang dia buat? Boleh tuntut apa? Ambil pahala lah. Dulu hang buat aku banyak ni, jentik hidung aku depan orang, malu aku, lepas tu hang tak minta maaf. Mai orang yang kedua, dia ambil pahala. Ambil pahala. Kita buat pahala ni, dia ambil pahala kita. Sebagai ganti kepada kita memalukan dia tanpa kita memohon maaf kepada dia, tanpa dia memaafkan kita. Mai orang kedua, hang mengumpat aku. Memang aku tak pernah jumpa hang pun, tapi hang kata aku macam-macam. Hang tuduh aku, hang umpat aku, berkata keburukan tentang aku dan juga memfitnah aku. Mai pahala hang kat aku. Ramai dapat pahala lagu ni. Ramai dapat pahala lagu ni. Mai orang yang ni pula engkau menzalimi, mengambil harta benda aku. Ambil duit aku, ambil tanah aku, ambil menzalimi aku. Mai pahala hang. Habis pahala kita. Bila habis pahala kita, ada lagi mai berderet lagi beratok. Ada yang kena umpat lagi, tak tuntut lagi, yang ni tak tuntut lagi, yang ni tak tuntut lagi. Apa Allah Subhanahu wa taala buat? Allah ambil dosa mereka, berikan kepada kita. Ambil dosa mereka, berikan kepada kita. Yang kita duk kata kat orang tu dulu, orang tu perangai dia tak elok, orang tu suka kutuk orang, maki hamun mulut orang, kita pun maki dia sama. Sedangkan dia tak maki kita pun, pasal dia tak kenal kita. Ambil dosa maki dia, bagi kat kita. Pahala kita habis, dosa kita dapat. Akhirnya kata Nabi di dalam hadis, jadilah muflis. Muflis. Bukan muflis dunia kita takuti, tapi muflis akhirat yang paling kita takuti, kerana ia menjanjikan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ni, sahabat-sahabat sekalian, jadikan dia sebagai satu peristiwa yang mengajar kita untuk meneliti maklumat yang sampai.
Nabi SAW bertemu dengan Musa dalam peristiwa Isra Mi'raj tentang pensyariatan salat. Secara amanah Nabi SAW naik turun bagi tahu dekat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Nabi turun balik bagi tahu kat Nabi Musa sampai tinggal 5 waktu semayang, dan ganjarannya sama seperti salat 50 waktu. Nabi menceritakan kepada kita kebenaran, tidak ada tokok tambah dalam penceritaan Nabi SAW. Setiap satu persatu Nabi cerita. Langit pertama jumpa Nabi Adam AS. Langit kedua jumpa Nabi Isa dan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima dan seterusnya. Sampai ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Nabi cerita, para ulama menukilkan kembali kepada kita. Imam Bukhari ambil sahabat-sahabat Nabi, 8 riwayat daripada sahabat tentang Isra dan Mi'raj. Riwayat Anas bin Malik Sa'sa'ah, riwayat Abdullah ibn Abbas dan sebagainya yang datang tentang sejarah Isra Mi'raj. Ulama hadis kumpul balik, susun balik, teliti balik maklumat. Tiba-tiba kita pada hari ini tak teliti maklumat. Bukan itu saja, juga maklumat yang berkaitan dengan kehidupan persekitaran kita. Dibimbangi kita tergolong di kalangan golongan-golongan yang tak sepatutnya. Yang mana kata Nabi di dalam hadis yang lain, mengadu domba. Dia nak bagi orang berkelahi, dia nak bagi orang bergaduh. Dia nak bagi pelajar sama pelajar bergaduh, dia nak bagi NGO sama NGO bergaduh, nak bagi MSD sama ni bergaduh. Sebarkan maklumat-maklumat bergaduh. Jadi kita jadi namimah. Kata Nabi di dalam hadis, la yadkhulul jannata namam, takkan masuk syurga orang yang mengadu domba. Tengok apa yang berlaku kepada isteri kepada Abu Lahab. Surah khusus turun mencerca suami isteri. Mencerca suami isteri dua-dua. Apa kata Allah di dalam Al-Quran tentang isterinya? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isterinya dan isterinya, isteri siapa? Abu Lahab, dia menjadi pembawa kayu api. Ulama tafsir, buka tafsir Ibn Kathir, yang diartikan dengan membawa kayu api adalah tamshi bin namimah. Dia berjalan mengadu domba. Dia adu domba siapa? Dia bagi orang benci kepada Nabi. Dia sebarkan perkataan-perkataan yang tak baik kepada Nabi, agar orang benci kepada Nabi, akhirnya membawa kepada penolakan Nabi SAW. Jadi kita kena hati-hati. Ini urusan dunia, sahabat-sahabat sekalian. Komunikasi, tugas dan tanggungjawab kita di atas muka bumi. Apatah lagi kalian semua adalah pelajar, adalah penuntut ilmu, mampu menganalisa, mampu membandingkan antara kebenaran dan kebatilan. Cuma kadang-kadang kita tak nafikan, kadang-kadang sikap kita agak Hamasiyah. Hamasiyah ni maksudnya agak bersemangat. Kita jangan bina pegangan kita dengan semangat. Semangat tak ke mana. Kata Nabi di dalam hadis, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa semangat dia. Oh, semangat. Perjuangan. Wa likulli syirratin fatrah. Setiap masa semangat tu dia ada masa down. Bila down, menikah anak 3 orang, hilang semangat kan. Tinggal habis semua. Kerja bagus, orang minta maaf, tak ada dah ni, tak ada nak buat program, tak ada nak pergi ni, tak ada nak pergi program, tak ada nak pergi usrah, tak ada nak pergi ni. Sibuk lah, tak ada, minta maaf. Pasal dia bina atas semangat. Tak boleh. Kita jangan bina pegangan atas semangat. Kita bina pegangan atas ilmu. Yang ni yang akan membantu konsistenkan kita dalam perjuangan. Ilmu apa Ustaz? Ilmu apa? Ilmu jihad. Dah mengaji ilmu akidah nombor 1. Ini sikit ilmu jihad. Awak, sahabat-sahabat sekalian, kita kena kadang-kadang orang salah faham. Ini kesan daripada melihat kenyataan-kenyataan beberapa kumpulan GI ni, Imam Samudera dan ada lagi seorang. Saya tak ingat nama dia dah menyebut perkataan yang semangat. Kalau dengar tu memang pergi perang lah ni. Apa dia kata? Dia kata orang Indonesia ni bahasa dia kan menarik, cara dia sebut. Dia kata Nabi SAW melaksanakan ibadat haji 1 kali. Nabi SAW menunaikan ibadat umrah 4 kali.
Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad 72 kali. Nampak? Dengar hak tu pun tahu dah kata kita nak kena jihad lebih. Nampak tak? Sedangkan dia ambil yang tu saja. Dia tak ambil bagaimana Nabi memulakan pendekatan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi sebarkan dakwah. Bagaimana Nabi hantar surat dulu. Aslim, taslam, masuk Islam hang selamat. Nabi hantar surat kepada Herakles. Nabi hantar surat kepada Maharaja Rom, Parsi. Nabi hantar surat kepada An-Najashi di Habsyah. Hantar. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Hantar Muadz bin Jabal ke Yaman sebab Islam anti kepada pertumpahan darah. Islam nak keamanan dulu. Islam agama rahmat. Bukan agama bunuh, bukan agama perang saja. Salah faham orientalis, membaca hadis-hadis Nabi, membaca ayat Al-Quran kita duk biak, dia duk tafsir ayat Al-Quran ikut suka dia. Sebab dia tak faham. Kita pun tak terang. Kita duk kira marah dia kutuk Quran, kita pun buat demonstrasi. Oh, menjerit habis. Kita bukan bersifat menjelaskan. Mengapa ramai orang peluk Islam di Amerika setelah berlaku peristiwa 11 September? 9 ke 11? Khilaf. Silap sebut. Mengapa ramai masuk Islam? Mengapa ramai di UK masuk Islam? Sebab mereka di sana, umat Islam di sana bertanggungjawab. Dia cerita pasal Islam. Dia cerita pasal apa itu jihad dalam Islam. Dia cerita balik bagi orang faham. Itu bukan cara Islam. Bukan Islam ajak didik seperti itu. Bukan Islam ajak kita bunuh orang yang tak bersalah. Nabi cerca bunuh wanita dan juga kanak-kanak yang tidak bersalah dalam peperangan. Orang-orang yang uzur. Haram bunuh. Itu sikap Islam. Tapi tak. Kira jihad, lawan. Tak kira siapa dah. Ini salah faham sahabat-sahabat sekalian. Nabi mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, bagi tahu dia, innaka taqdumu qauma ahli kitabin, engkau akan berhadapan dengan ahli kitab, orang cerdik pandai. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadikanlah perkara pertama untuk kamu menyeru manusia kepadanya adalah persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad itu adalah pensuruh Allah. Yang tu dulu sampaikan. Akidah, pemurnian tauhid. Ini yang terpenting. Ustaz, orang boring yang mengaji tu. Malam saya cakap di sahabat-sahabat kita dia berbual, berdiskusi dengan kita. Dia kata, Ustaz, kalau mengaji itu orang boring. Lah. Kita nak approach kok mana pun, guna apa-apa pun tak apa. Tapi yang penting kontennya jangan lari. Kontennya mesti akidah. Nak approach pengajian akidah ikut tafsir, gunakan tafsir. Ikut hadis, gunakan hadis. Ikut fiqh, boleh. Mengaji akidah ikut fiqh, boleh. Bukan kata tak boleh, boleh. Sebelum main bola ke futsal, nak approach dalam majlis makan malam, tazkirah pendek, tazkirah kecil, mulakan, jalankan. Kalian penuntut ilmu, kalian ada masa lapang, ada masa ziarah kawan-kawan. Jumpa duk sembang daripada duduk pakat beratok, pakat beli PlayStation, tengok TV siapa besar. Payah. Manfaatkan kemudahan-kemudahan yang ada di sisi kita untuk kita mulakan gerakan dakwah. Ilmu dengan ilmu. Sebab itu Nabi bila tanya kepada Muadz, wahai Muadz, kamu nak sampaikan apa nanti kepada mereka? Nak berhukum dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau tak ada dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Kalau tak ada dengan Sunnah, ajtahid bi ra'yi, aku akan beristihad dengan pandanganku. Maksudnya ada asas. Sebab tu bila ada orang kata, dak, kita kena keluar dakwah, yang penting kita keluar dakwah. Nak dakwah apa? Apa yang kita nak sampaikan? Bukan kata dakwah tu tak penting, dakwah tu penting. Ud'u ila sabili rabbik, serulah ke jalan Tuhanmu. Itu dalil dakwah. Ke jalan Tuhanmu, tapi dengan apa? Kata Allah, bil hikmah. Apa itu hikmah? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, hikmah itu ada 3 perkara. Yang membentuk perkataan hikmah itu 3 perkara. Pertama, ilmu. Kena ada ilmu, itu hikmah. Kedua, kena ada al-anah, secara berperingkat. Tak boleh start tu pinat. Kadang-kadang ni orang dia tak faham. Start dia start benda yang tak perlu dimulakan lagi. Macam tadi nak mengaji bab jihad tu. Tengok benda yang terpenting dulu. Ambil benda-benda yang kita beramal seharian kita.
Salat kita, puasa kita, zakat kita, akidah kita, iman kita kepada Allah bagaimana, kepada Rasul bagaimana, kepada kitab, kepada malaikat. Settlekan yang ni dulu. Kemudian yang ketiga, al-hikmah, al-hilm, kebijaksanaan. Bijaksana. Kita nak seru kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena cerdik. Kalau tengok orang ni macam tak minat, approach kita macam ni sikit, tukar sikit. Kalau orang ni macam garang, tak boleh cakap dia tak salah, tak boleh cakap dia, tak boleh kritik langsung, ada cara dia. Kalau orang ni main daripada hulu apa? Hulu banat, hulu langat. Ada hulu, macam-macam hulu lah ada. Orang Terengganu hulu Kuala Berang. Orang Terengganu sini ada orang Terengganu. Hulu, main daripada hulu ni macam zaman Nabi, peristiwa yang Arab Badui kencing dalam masjid. Relax lah masuk kencing. Relax buat tak tahu. Buat dek. Sahabat-sahabat Nabi, apa sahabat Nabi buat? Fazajarahun nas. Sahabat-sahabat Nabi agresif. Zajar. Digunakan di dalam hadis perkataan zajar. Zajar ni maksud dia terpa, lompat. Terpa. Nampak-nampak? Macam pergi nak terpa. Nah, abang kata jangan. Nabi kata apa? Jangan. Tunggu. Fanahahumun Nabi SAW. Nabi larang mereka. Tunggu sat. Bagi mereka habis kencing. Pasal apa? Pasal Nabi pikak dua benda. Satu, Nabi pikak kebersihan masjid. Apa dia kebersihan masjid? Kalau orang perpilihan dia lari lagi. Yang satu tempat, dia akan jadi banyak tempat. Satu. Kedua, Nabi fikirkan kesihatan dia. Kalau dia tahan kencing, akan boleh memudaratkan dia. Hikmah Nabi SAW. Nabi tegur orang semayang. Sahabat Nabi, Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami. Ini jenis, orang punya jenis warga negara Perlis ni. Bukan warga negara Perlis dia. Sahabat Nabi Muawiyah ibn Al-Hakam, bukan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami. Orang dia garang, tegas. Dia masuk dalam solat. Lepas tu dengar orang bersin. Orang tersebut, alhamdulillah. Dia pergi jawab, yarhamkallah. Dia kuat. Tengah sembahyang. Lepas tu orang pakat tengok dia. Ni semua sahabat-sahabat Nabi baru belajar ni, baru belajar sembahyang, baru ikut Nabi SAW. Semua pakat beralih tengok dia. Semua pakat tengok dia. Bila semua pakat tengok dia, dia kata apa? Wah, thukla ummiyah. Celaka, tengok apa? Nampak? Ini kata-kata Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami. Wah, thukla ummiyah. Perkataan tu disebut. Cengih, garang. Lepas tu semua bakat dah tak berani dengan dia kahak. Orang utara kata kahak. Kahak ni maksudnya taiko. Hebat. Jadi orang pun terus semayang sampai ke habis semua. Habis semayang, Nabi tanya, siapa yang cakap tadi? Kita kalau tu imam. Saya kata imam Ustaz Sabri, kata imam dia beralih. Apa ni karut mangkuk mana yang cakap tadi? Dah Ustaz Sabri tercakap gitu. Nabi SAW, Muawiyah yang meriwayatkan hadis ni, dia yang sendiri yang meriwayatkan. Apa kata dia? Sebelum dia cerita apa yang Nabi kata dan Nabi sebut kepada dia, dia kata, ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan minhu qablahu wala ba'dah. Aku tak pernah tengok orang yang lebih baik akhlaknya daripada Nabi sebelum Nabi dan selepas Nabi. Tak pernah tengok. Dia kata yang tu dulu. Apa? Kemudian apa dia cerita? Dia kata, ma syatamani wala darabani wala ghadabani. Nabi tak cerca aku, Nabi tak pukul aku, Nabi tak marah aku. Walakin yaqul, sebaliknya Nabi kata, inna fis salah, sesungguhnya dalam salat ini tempat untuk membaca Al-Quran, tempat untuk bertasbih dan tempat untuk berzikir. Tu saja Nabi cakap. Hikmah Nabi, maksudnya kebijaksanaan Nabi dalam berkomunikasi dengan orang yang salah. Ini kita tak nampak orang yang salah, cuba tengok tu dalam YouTube. Orang yang ditangkap mencuri skrap getah. Getah skrap, getah skrap. Terbalik. Dia baliklah, getah lah, mencuri skrap tu. Getah beku. Dia curi getah beku, apa dia buat? Sumbat getah dalam mulut dia. Suruh dia makan, telan. Skrap tu punyalah busuk. Kita kalau lalu, kereta buka bau busuk tak tengah. Apa dia buat? Pukul dia, belasah dia. Datang sepak muka, sepak kaki. Start motor pergi panas enjin, dia letak kaki kat exhaust.
Menjerit kawan tu, oh sakit. Buka YouTube tengok. Adakah itu cara untuk kita menangani kemungkaran? Memang curi itu mungkar, tapi bukan itu caranya. Begitulah kalau kita serahkan kepada manusia, ikut hawa nafsunya untuk dia mencegah kemungkaran, pasti dia meninggalkan syariat Islam. Berapa ramai peragut mati kena belasah. Padahal hukum ragut di dalam Islam bukan seperti itu. Kata kita nak membina satu suasana Islami, membudaya Islam, jadi kita kena ikut cara amar ma'ruf nahi mungkar yang Islam syariatkan. Apa yang Islam suruh kita? Kita nak suruh orang buat benda baik. Kita nak suruh orang buat benda baik. Adakah kita pipi kat dia tu dalam keadaan tak tahu apa, pipi, hang ni dengar ni, hang kena faham, jangan jadi bodoh. Aku nak ajak hang ni, hang kena buat benda macam ni. Makan tu makan tangan kanannya pekak sangat. Lagi orang tu pun nampak selalu kita pun habis lagu tu je. Itu bukan cara kita nak suruh orang buat benda baik. Begitu juga kita nak larang orang buat benda mungkar. Nampak orang buat benda mungkar di hadapan kita, bukan dengan cara langgak dengan kereta bagi mati. Dah. Kita kena ingat, bila kita menerima pensyariatan salat, zakat, puasa, haji, kita juga menerima pensyariatan cara untuk melaksanakan ibadat-ibadat tersebut. Yakni cara nak salat, kita ikut cara Nabi. Cara bayar zakat, kita ikut cara Nabi ajak. Cara berpuasa, kita ikut cara Nabi ajak. Timing dia, kaedah dia, apa yang kita nak buat, ikut cara Nabi ajak. Haji, ikut cara Nabi laksanakan ibadat haji. Macam tu juga kita nak suruh orang buat benda baik dan nak larang orang buat benda mungkar, kita kena ikut dan patuhi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni sahabat-sahabat kan, sebab itu isu-isu yang datang, isu-isu yang pelbagai, kita perlu analisa, kerana analisa adalah cara Nabi dan para sahabat untuk memastikan maklumat yang sampai itu benar. Umar Al-Khattab ni Umar, bukan dengan orang lain pun. Umar dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari sahabat Nabi, Umar sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Dua-dua orang sahabat Nabi. Satu hari Abu Musa ni dia pergi retuk rumah Umar. Retuk 3 kali dia retuk. Umar Al-Khattab radhiyallahu an tak jawab. Bila Umar tak jawab, dia balik. Dalam wajah muka dia yang sugul, sedih, dia jumpa beberapa orang sahabat Nabi di tengah jalan. Dia bertanya, apa siapa hang sedih sangat? Dia kata, aku pergi rumah Umar. Umar aku panggil, dia tak jawab. Ataupun orang kata dia tak menyut, tak jawab. Maka aku pun balik. Dia kata dekat dia, awak hantar ketuk sampai dia buka. Kita runtun pintu ni. Oh, buka pintu. Suruh orang buka. Abu Musa kata, aku mendengar hadis Nabi, kata Nabi, idza sta'dhana ahadukum thalathan falam yarud falyarji'. Bila salah seorang daripada kamu minta izin untuk masuk ke rumah orang 3 kali panggil, orang tu tak menyut, orang tu tak jawab, maka baliklah. Jadi kau retuk 3 kali, bagi salam 3 kali, dia tak jawab, aku belah balik. Benda ni tersebar sampai ke pengetahuan Umar. Umar tahu sajalah. Sejarah dulu, masa Nabi duk ada lagi, ni ketika mana Nabi dah tak ada dah. Masa Nabi duk ada, sahabat-sahabat sekalian, Hisham ibn Zakwan yang semayang, tengah-tengah semayang, Umar dengar dia baca bacaan yang Umar tak pernah dengar Nabi baca. Macam tu, dengan cara bacaan tu. Dia tunggu sampai kawan ni habis semayang, dia kata, mampus aku. Dia tunggu sampai kawan ni habis semayang, habis semayang, dia ambil serban Hisham ibn Zakwan, dia belit kepala Hisham, ikat jerat, tarik, bawa pergi jumpa Nabi. Kawan tu, oh, pasal ni. Mai jumpa Nabi dulu. Bapa ni hang baca benda yang aku tak pernah dengar Nabi baca. Umar meneliti, dia analisa maklumat dia dapat, dia tak terima terus. Tapi sikap dia, approach dia agak tegas. Sampai depan Nabi. Nabi kata, lepas. Dia lepas. Nabi kata, okey, apa masalah ni? Umar kata, aku dengar dia baca, ya Rasulullah, bacaan yang aku tak pernah dengar engkau baca. Nabi kata, wahai Umar, engkau baca dulu. Umar pun baca bacaan dia. Nabi kata, okey, betul. Umar ada syok ni. Nabi suruh Hisham baca. Bila Hisham baca, Nabi kata, Hisham pun betul. Kemudian Nabi sebut hadis yang masyhur, unzilatil Quran ala 7 ahruf. Quran diturunkan atas 7 huruf. Maksudnya ada cara logat yang pelbagai. Nampak? Dalam peristiwa Abu Musa Al-Ash'ari ni,
Umar dengar kata Abu Musa kata Nabi sebut apabila seseorang itu meminta izin 3 kali, kalau tak dijawab maka hendaklah dia balik. Umar pergi cari Abu Musa al-Asy'ari. Dia cekik Abu Musa al-Asy'ari, cekik. Dia kata buat mai. Abu Musa kata buat mai apa? Buat mai saksi yang mendengar perkataan yang sama daripada Nabi. Abu Musa kata, mampu aku macam mana ni, aku tak tahu, aku pun tak ingat. Siapa nak berani dengan Umar? Siapa nak berani, sahabat-sahabat sekalian? Kemudian Abu Musa al-Asy'ari cari saksi sampai dia jumpa sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang turut sama mendengar hadis tersebut. Maka dia bawa. Bila dia bawa bertemu dengan Umar, apa kata Umar? Amma ana, aku lam attahimuka. Aku bukan nak tuduh hang kata pembohong, tidak. Walakinni la urid an yatajarra an-nas ala ahadithi Rasulillah. Tapi aku tak mau orang ni ikut suka je cakap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hadis Nabi terpelihara dan terjaga sampai kepada kita dengan selamat. Tu pun terlepas juga hadis palsu. Lepas hadis palsu. Banyak hadis palsu, antara contoh kata disebut dalam satu hadis, man atisa fi athna'i kalamihi fahuwa dalilu sidqih. Siapa-siapa yang bersin ketika mana dia bercakap, itu dalil yang menunjukkan dia bercakap benar. Bersin. Dia cakap tadi semua betul. Takkan kira lagu tu. Jenuh lagu tu. Hakim tak boleh selesai masalah. Semua orang yang buat salah sepakat bersin semua. Hakim, Nabi kata tu. Ya. Terlepas hadis dipalsu. Terlepas sahabat-sahabat sekalian. Begitu juga bila kita katakan kita menjaga hadis Nabi kerana menjaga agama, menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga Allah bererti dalam Al-Quran Allah sebutkan in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong bantu Allah, Allah akan tolong bantu kamu. Kita tak layak menolong bantu Allah, tapi maksudnya di sini menolong bantu mempertahankan agama Allah. Maka untuk menjaga agama kita jaga hadis. Untuk menjaga hubungan dengan manusia, hablum minan nas, kita menjaga maklumat yang kita perolehi. Jaga, analisa, teliti agar maklumat yang kita perolehi, maklumat yang kita sebarkan dan sampaikan adalah yang tepat, yang benar, tanpa ada unsur-unsur fitnah, tanpa ada unsur-unsur sangkaan, tanpa ada unsur-unsur umpatan, tanpa ada unsur-unsur adu domba. Dua tu pun cukup dah pengajaran daripada peristiwa Al-Isra dan juga Al-Mi'raj. Wallahu a'lam. Jadi saya buka kepada soal jawab, Q&A sekiranya ada daripada kalangan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Silakan. Wallahu a'lam. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ada dua soalan. Soalan pertama tentang hadis jihad. Tentang apakah jihad yang terbesar? Jihad akbar. Jihad yang terbesar, sebab saya ada baca-baca dekat internet pasal ni. Sama ada jihad besar tu adalah jihad melawan nafsu ataupun tidak. Soalan kedua, macam Ustaz tadi ada sentuh tentang hijrah. Ustaz cerita yang bagaimana sebenarnya Nabi dihalau dari Mekah. Boleh Ustaz terangkan sikit sebab saya kurang jelas tentang sama ada peristiwa hijrah tu sebenarnya dihalau atau sebenarnya memang perintah Allah. Perintah Allah. Okey, terima kasih. Bismillah. Tentang hadis jihad, pulang dari jihad kecil, kemudian tentang jihad besar, itu berkenaan dengan melawan hawa nafsu. Jihadul akbar, jihad yang lebih besar, yang mana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, kamu pulang daripada jihad kecil, kamu akan berhadapan dengan jihad yang al-akbar, lebih besar, iaitu jihad melawan hawa nafsu.
hadis ini sebenarnya hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Sebutan tentang kelemahannya, bahkan dhaifnya dhaif bukan yang